Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Alright, dah dekat 9.30. Saya pukul 10 saya ada meeting, tapi mungkin saya masuk lambat sikit dalam meeting. So, kita cuba habiskan RIP hari ini. Dan pukul 10 tu saya tinggalkan awak kejap. Awak boleh sambung apa yang saya demo dalam kelas menggunakan PC yang ada dalam makmal. Okay, untuk buat RIP. So, dalam masa yang saya tunjuk kat depan ni, yang ada kat CCNA dan ada kat VoIP tu, boleh onkan PC. Okay, boleh onkan PC. Kalau awak perasan, pada PC tu, okay, untuk CCNA, ada PC yang ada wireless, keyboard dengan mouse. Ada PC yang ada wired. Okay, so yang mana yang guna wireless keyboard dan mouse tu, tolong pastikan wireless keyboard dan mouse tu tak berubah kedudukan. Okay, sebab nanti kita susah nak cari kat mana dongle dia duduk, kat mana mouse dengan keyboard dia duduk. Satu hal awak nak kena troubleshoot balik. Nak cari mana satu keyboard dengan mouse tu. Okay, terutamanya yang ada kat void. Okay, so yang ada kat CNA, tolong onkan PC. Okay, dalam keadaan idle, dalam keadaan orang tak guna, okay, dalam keadaan orang tak guna, awak punya PC sepatutnya plug CPU dan mouse tu di off dan dicabut. Okay, sebab CCNA kita baru tengah buat maintenance minggu lepas, so semua plug tu masih ada dekat tempat plug lah. Okay, kalau dalam keadaan idle, selepas habis kelas, off, put plug. Okay, kemudian keyboard dan mouse terutamanya yang menggunakan wireless, okay, tolong off. Okay, keyboard dan mouse yang menggunakan wireless, tolong off. Dan mana-mana kelas, kalau awak ada kelas dalam mana-mana makmal pada hari Khamis, okay, pada hari Khamis, tolong keluarkan bateri dia. Okay, tolong keluarkan bateri. So hari Ahad awak masuk balik kelas, pasang baliklah untuk guna. Kita nak mengelakkan cecair pada bateri tu melt pada aluminium ataupun copper yang ada dalam mouse dan keyboard. Once dia melt dekat situ, kita risau mouse dengan keyboard tu akan rosak. So bila rosak, tak ada keyboard dengan mouse, susah sikit lah nak guna PC. Okay, so kita masih lagi maintain menggunakan wireless keyboard dan mouse, so tolong jaga wireless keyboard dan mouse tu lah. Alright, satu set tu harga dia 100 lebih. Okay, 100 lebih, 18 macam tu. Okay, so tolong jagalah. Alright, yang mana yang ada kat void dah boleh on, yang mana yang ada kat CCNA pun dah boleh on. Kita nak tengok berapa banyak PC yang okey. Void should be semua okey. CCNA pun dah dibuat maintenance, should be okey. Plug dekat belakang. Okey, plug dekat belakang, on kat PC. Okey, right. So sementara awak onkan PC, onkan komputer apa semua, hidupkan dia. Check pada PC tu awak punya packet tracer. Okey, packet tracer kalau tak silap saya semester tak ada mouse. Berapa ramai yang tak ada mouse? Tak, PC ni memang rosak. Pakai yang sebelah sana. Jai. Berapa ramai yang tak ada mouse? 1, 2, 3. Okay, yang mana yang tak ada mouse tu biar dulu. Yang mana yang ada mouse onkan dulu. Memang tak ada Memang tak ada mouse sebelum ni. Mana yang tak ada mouse? Tak apalah, kejap lagi lepas habis kelas pukul 10 kita troubleshoot. Sebab yang ni wireless. Nak kena tengok dia punya dongle. Tak apalah, kita ni dulu. Sebab dia ada pair ni. Aku pun nak kena troubleshoot dulu.
Aku tak. Okay, tak apa. Tak tahu. Yang mana yang tak ada mouse, kita biar dulu onkan PC yang ada mouse dulu. Kita nak tengok. Okay. Alright. So sementara awak on PC, onkan PC, cari packet tracer yang ada pada PC. Okay. Button PC kat atas. Kat sini. Ha. Siap. Okay. So yang tu dah on. Cuba check tengok ada packet tracer ataupun tak. Okay. Search pada PC tu ada Cisco packet tracer ataupun tak. Kalau ada, check version tak silap saya 8.01 ke 8.02 yang latest version. Sekejap saya share content jap. Okay, kalau ada packet tracer, okay, kalau ada packet tracer, nampak ke tak ni? Pak. Kena login ke? Dia kena login. Dia kena login sama dengan awak punya account Netacat. Packet tracer tu awak dah buka, kena login. Dia punya login dia sama macam awak punya account Netacat. So bila dah login, awak boleh tengok kat help ni, tengok about. So kita boleh nampak dia punya version 8.01. Okay, that's the latest version. So yang mana yang menggunakan version yang lama ataupun tak ada packet tracer, awak boleh login ke dalam awak punya Netacat, kemudian download balik packet tracer 8.01 ni. Okay, pergi ke awak punya Netacat, okay, login, kemudian cari kat resource tu, download packet tracer. Okay, dan install. Okay, yang mana yang dah ada tak ada masalah, kita just nak check kejap. Sebab kejap lagi, selepas saya habis kelas, awak boleh guna packet tracer tu untuk buat exercise RIP. Okay, sekarang ni saya just nak check condition PC dan condition software. Okay, alright. So, kita start dengan exercise dulu Okay. So, saya share dulu. Ya. Tak apa, yang mana yang mouse problem, nanti remark. Saya dengan Cik Jai nanti akan share balik video. Okay, yang mana yang tak ada mouse, okay, nanti Cik Jai bagi kertas tu, just label lah isi mana. Okay, so kita akan start dengan kita punya exercise. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak configure RIP and RIP-NG. RIP-NG is for IP version 6. So IP version 6 kita letak tepi dulu. Kita akan fokus on IPv4. Okay, IP version 4. So siapa ingat lagi macam mana kita nak buat configuration untuk static route? Macam mana kita nak buat configuration untuk static route? Sekejap, saya stop sharing yang ni dulu. Kita fokus kat screen. Sebelum kita buat exercise. Okay. So, mana saya punya marker Right. So katakan saya ada dua router kat sini. Okay. Saya ada dua router kat sini.
Kemudian kita ada, let's say, switch, dan switch. This is also switch. Okay. Then sambungan, ada sambungan, sambungan. Kemudian pada switch tu kita ada host. Okay. Okay. So let's say yang ni host A, host B, host C, host D. Okay. And this one is switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, then this one is R1, R2. Okay. Then let's say yang ni network 10.0.0.0, okay, slash 30 katakan. Yang ni dot 1, yang ni dot 2. Alright. So this network, okay, this network ni katakan 192.168.10.0. Then this one, let's say saya tak, ni dia punya apa IP punya ni. Okay, so this one was dot 1, dot 1, dot 1, dot 1. Katakan yang ni dot 10, dot 10, dot 10, dot 10. Okay, so kita revise sikit static routing sebelum kita pergi ke RIP. Okay, teori RIP kita dah tengok minggu lepas masa kelas online, tapi berapa banyak awak boleh absorb dalam kelas online tu saya tak pastilah. Okay, so untuk minggu ni kita tengok dulu static routing, kemudian daripada static routing tu kita akan buat comparison static routing and RIP. So baru kita nampak. Okay, so untuk static routing dia ada dua condition lah. Okay, bila kita start dengan kita punya configuration, katakan kita buat pada R1 pada R1 ni. So pada R1 kita masuk global configuration mode. Betul, untuk buat configuration. Kan? Kalau sebelum daripada global configuration mode, R1 hash ni adalah ni apa? R1 ada hash tanpa config dekat depan ni. This is privilege exec mode. Okay, this is global configuration mode. Global configuration mode ni adalah tempat di mana kita buat semua configuration. Okay, global configuration mode ni adalah tempat di mana kita buat semua configuration. Okay, tanpa global configuration mode, awak run dekat sini, dia tak boleh buat apa-apa configuration. Privilege exec mode ni hanya boleh digunakan untuk show configuration. Awak nak apa, show IP route, awak nak show IP interface, awak nak tengok apa-apa configuration yang awak dah buat ataupun apa yang kita dah configure dalam kita punya router ataupun switch pada privilege exec mode. Okay, untuk configure dalam global configuration mode. Okay, so katakan kita dah buat basic configuration, kita dah assign interface apa semua. So sekarang ni kita nak buat static routing.
Okey. Pada R1. Okey. So pada R1 ni kita kena tahu daripada mana nak ke mana. Okey, daripada mana nak ke mana. Okey, secara default semua network yang bersambung secara direct dengan router R1 ni is locally connected. Is directly connected dengan dia. So, network yang directly connected dengan dia, kita tak perlu nak masukkan dalam static routing punya route lah. Sebab dia dah kenal. Kalau sebelum kita buat static routing, kita run show IP route. Okay. Sebelum kita buat static routing, kita run show IP route. Dia akan automatically tunjuk network yang ada kat sini. 192.168.20.10 dengan satu lagi 192.168.10.10. Dia akan nampak yang ni, dia akan nampak yang ni, dan dia akan nampak network ni and network ni. Okay. Dan dia juga akan nampak this network yang bersambung dengan dia. Selain daripada yang ni, dia tak tahu. Okay, selain daripada yang ni, dia tak tahu. And untuk pergi ke network ni dan network ni, kita kena define dalam router. Kita kena buat apa yang kita panggil static route ni lah. Kita kena buat routing. Okay, so apa yang dah belajar sebelum ni adalah static routing. Untuk static routing, dia punya configuration dia adalah IP route, IP sengkang route, kemudian sengkang network yang kita nak pergi. Network apa? Network ni. 192.168.30.0. Apa subnet mask dia? Katakan yang ni semua kita pakai default subnet mask kecuali yang ni. So, yang ni is /24. So, saya tulis kat bawah 255.255.255.0. Okey. Network yang kita nak subnet mask dia. Dan yang belakang ni is either kita panggil next hop IP ataupun exit interface. Sama ada next hop IP ataupun exit interface. Okey, kita tengok next hop IP. Pada router satu ni, kita nak pergi network ni. Kan? Kita nak pergi network ni. So, daripada router satu, dia punya next hop IP adalah kat sini. So, next hop IP dia adalah 10.0.0.2. Itu saja. Kalau kita nak pergi network ni, so IP route 192.168.40.0 255.255.255.0. Daripada sini nak ke sini, apa next hop IP? 10.0.0.2. So, next hop IP dia sama. Sebab daripada router satu, dia jumpa sini dulu. That is next hop IP. Kita boleh guna sama ada next hop IP ataupun kita boleh guna exit interface. Kalau nak guna exit interface, kita kena tahu interface yang dia akan keluar ni apa interface dia. Yang ni logo untuk serial. So dia adalah S, kan? Sama ada S0/0/0 ataupun S0/0/1. Bergantung kepada awak punya diagram, awak punya sambungan yang ada dalam packet tracer tu. Okey. Kalau awak pakai, kalau port dia adalah S0000, so kat sini adalah S0/0/0. Boleh guna mana?
either. Okay, untuk static routing boleh guna either next hop ataupun exit interface. Okay, selalunya kita akan guna next hop. Okay, exit interface ni kalau kita dah ada gateway dan sebagainya, kita akan pakai exit interface. Okay, tapi dua-dua masih lagi boleh guna, dua-dua bila kita declare routing dia akan jalan. Okay, so this is for static routing. Macam mana beza static routing dengan RIP? Okay, ni okey ke blur-blur lagi? Tak apa, kejap lagi saya akan bagi exercise yang RIP ni. Kita akan buat RIP dalam masa yang sama. Kita akan convert guna diagram yang sama, guna addressing table yang sama. Awak akan configure guna static routing. So kita akan nampak beza. Satu diagram yang sama, kita akan buat dua routing yang berbeza supaya kita boleh compare between static and also RIP. Okay, so saya guna diagram yang sama. Saya padam dulu boleh? Saya guna diagram yang sama. Okay, so sekarang kita akan tengok RIP. Ini kita nak buat RIP version 2 punya routing. Okay, so untuk RIP sama juga. Kita akan masukkan kat global configuration mode. Okay, kemudian terus type router RIP. Okay, router RIP. Kemudian version 2. This is for RIP version 2. Kalau awak tak tulis version 2, dia akan automatically jadi RIP version 1. RIP version 1, dia tak support subnet, dia tak support VLSM. Okay, so router RIP version 2. Okay, next. Untuk RIP ni dia panjang sikit, dia punya declaration awal. Kemudian no auto summary. Ni kita tak nak dia buat summarization untuk subnetting yang kita buat lah untuk IP yang kita dah buat subnet tu. Kalau guna default subnet, tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Tapi letak pun tak ada masalah. Alright. Next. Passive interface. Okey. Yang ni kena faham betul-betul. Okey, yang ni kena faham betul-betul. Dia beza sikit dengan static. Static yang mana yang directly connected kita tak declare. Okey. Tapi untuk RIP kita akan declare semua. Tapi dia ada perbezaan sikit. Apa tu passive interface? Passive interface adalah network yang berada di belakang router yang tak bersambung dengan mana-mana network yang lain lagi. Ataupun kita panggil stub network lah biasanya. Okay. So network yang ada kat belakang ni, yang selepas daripada network ni, dia tak pergi ke mana-mana dah. Okay. So ini adalah network yang bersambung dengan apa yang kita panggil passive interface. Kenapa kita declare passive interface? Untuk dynamic routing, kita tahu yang router akan send discovery packet kepada router yang bersebelahan. Okay, dia akan send discovery packet ataupun dia akan send request kepada router yang bersebelahan untuk tanya kepada router yang bersebelahan apa network yang bersambung dengan dia. Kan? Tapi dekat belakang ni, kita tak ada lagi sambungan router yang lain.
So, kita tak perlu nak send discovery packet tu ke network yang ada kat belakang ni. Kita cuma perlu send discovery packet ke network yang ada kat depan. Jadi, bila kita define interface tu as passive, dia takkan send discovery packet tu ke passive interface. Dia hanya akan send discovery packet tu ke active interface. So, kedua-dua ni kita akan declare sebagai passive interface supaya router ni takkan broadcast discovery packet ke belakang. Dia akan broadcast discovery packet ke depan ni saja. Alright. Bila kita start sambung apa semua, okay, dia terus recognize network yang bersambung directly dengan dia. Okay. So, kalau kita tak assign passive interface ni, bila dia start buat broadcast untuk discovery packet, dia akan send ke semua interface yang bersambung dengan dia. Jadi, dia akan flood bandwidth. Dia akan flood semua bandwidth yang ada untuk dia hantar discovery packet ke semua device. Jadi, kita tak nak bandwidth tu flooded with that broadcast, with that discovery packet. So, kita declare the interface yang connected dengan dia, yang di belakang ni, sebagai passive interface. So, passive interface dia adalah, let's say, yang ni katakan G00, yang ni G01. So, kita akan declare G00, kemudian R1, okay. So, bila dia run router read version 2, no auto summary, dia jumpa kat sini, dia akan tahu yang G00 dan G01 ni is a passive interface. So, bila dia nak buat packet discovery, dia takkan send kat belakang lah. Dia akan send ke S000 ni. Dia akan send ke depan. So, once kita dah siap ni, kita boleh declare network yang kita nak connect lah. Kita boleh configure routing dia. So, next is network. Okay, untuk routing, untuk RIP, dia starting dengan network. Kemudian network mana yang kita nak pergi. Untuk RIP ni, dia senang je. Awak perlu declare semua network yang bersambung dengan dia. Pelik sikit. Tadi static, awak perlu declare network yang kita nak pergi, dan dia punya next hop IP, dan dia punya exit interface. Untuk RIP ni, dia senang. Awak perlu declare semua network yang bersambung dengan dia. Network ni, network yang ke sini, network yang ke sini. Itu je. So, kita declare 10.0.0.0 255.255.255.252 ini. Kemudian yang switch pada switch 1 dan switch 2 ni. Network 192.168.10.0 255.255.255.0. Satu lagi network 192.168.20.0 255.255.255.0. Okey, itu saja untuk RIP. Kalau ikutkan, RIP ni lagi senang. Sebab kita tak perlu tahu network apa yang tak bersambung dengan dia. Kita cuma perlu configure network yang bersambung dengan dia je. Cuma yang atas ni kena configure dululah. Router RIP version 2, no auto summary, identify mana satu passive interface, kemudian kita declare network-network yang bersambung dengan dia. Okey, kalau blur tak ada masalah, kita akan tengok kita punya exercise dan kita akan compare dengan apa yang saya tunjuk kat depan ni. Okey.
Hari tu minggu lepas saya dah explain part teori. Okey. Ada sedikit benda ni tapi mungkin awak masih lagi belum nampak. So hari ini saya explain balik perbezaan antara static dan rip. So kita akan sambung buat exercise. Saya tunjuk kat PC lah, pada screen. So awak boleh tengok, nak follow boleh follow. Okay. Dan lepas kita buat rip ni, cuba guna diagram yang sama, convert ke static. So kita tengok apa perbezaan dia, macam mana kita configure kedua-dua. Okay. Tapi perlu diingat, tak boleh configure ni rip, yang ni static. Okay. Untuk routing dia kena ada pair. Kalau yang ni static, yang ni pun static. Yang ni rip, yang ni dynamic, yang ni pun dynamic. Okay. So yang ni rip, yang ni pun rip. Tak boleh lah diagram yang sama, mentang-mentang kita nak test static dengan rip, yang ni awak configure static, yang ni awak configure rip. Dia tak faham. Okay. Dia tak faham. Seolah macam, okay, macam apa nama apa? Pavitra ke Kausalia? Pavitra. Contoh, Pavitra cakap Tamil dengan saya tak faham. Okay. Mungkin ada part yang saya faham, tapi tak semuanya saya akan faham. So, sama juga router ni pun, dia tak faham protokol yang tak sama dengan dia. Kalau static, mesti kena static. Baru dia boleh communicate antara satu sama lain. Okay. So, kita tengok read. Okay. So, this is the diagram. Okay, this is the diagram. Diagram ni nanti saya bagi dalam classroom Alright. Okay. Yang ni saya bagi dalam classroom. Sekejap lagi. This is the diagram. Yang ni kita akan buat sama-sama. Kita akan draw dalam kita punya packet tracer. Okay. Kita akan buat sama-sama. Kita akan draw dalam packet tracer. So, sebelum saya ni. Sekejap. Saya minimize ni dulu. Okay, kita tengok yang ni. Ni kita punya packet tracer. So sebab saya duplicate sekarang ni, so kita akan buat sama-sama lah. So kita akan ada 3 router, 1, 2, 3. Kemudian kita ada 2 switch yang bersambung dengan router 1 dan router 3. Dan yang lain tu semua adalah host. Host ni directly connected dengan router 2. Okay. So kita buat. Terbuka packet tracer. Okay. Ni nampak packet tracer kan? Oh belum. Saya tak share packet tracer lagi. Okay. So untuk awak punya packet tracer ni. Okay, untuk awak punya packet tracer ni. Saya biasa guna router 1941 yang ada kat bawah ni. So awak boleh test menggunakan router yang ada pada packet tracer ni. Kita ada a few. Okay. Router 43 ni, 43 ni adalah router yang baru lah. Okay, yang baru. Dalam amal komputer rangkaian di atas Batu Pahat kita belum ada sebab ni router ni baru keluar dalam last year. So kita tak beli lagi dan harganya pun boleh tahan satu hampir kat 100,000 rasanya yang 43 ni. Okay. So dalam lab kita ada router
router 29. Okey, kita ada router dalam season A ni kita ada 28, 29 dan 26. Okey. Cuma saya tak pasti, saya pun belum check lagi sama ada yang router yang ada kat belakang dalam season A ni okey ataupun tak. Sebab kita dah lama tak guna real. Okey, banyak kelas online, so kita banyak menggunakan PT. Okey, dan terutamanya untuk semester 4, okey, sahaja routing, mostly kebanyakan benda kita boleh buat dalam packet tracer. Tapi bila awak belajar One Teknologi, SEM 5, ada a few configuration yang tak boleh dibuat di dalam packet tracer, yang mesti dibuat pada real equipment. Kita sama, kita run kat real equipment boleh jalan, run dekat packet tracer dia tak jumpa. Okay, so packet tracer tu ada limitation sikit lah. Right, so kita akan pakai yang paling basic punya router dulu, 19. Okay, so kita letak 1, 2, 3. Okay. Dan saya suka terus rename saya punya router. So, klik kat sini, tengok yang ada satu R1, R2, R3. So, yang ni akan jadi R1. Saya zoom sikit Okay, ni akan jadi router 2. Yang mana PC ada problem tu, tengok dulu Nanti kita akan try troubleshoot PC tu. Dan this is router 3. Okay, once dah ada 3 ni, kita sambung dengan switch. So switch tadi ada 2. Okay, switch 1 dan switch 3. Mana pula bagi switch 2 je ni? Yang ni okey, tak ada. So switch 3. So saya ambil switch 29 yang paling depan lah. 29. So satu kat sini. Satu kat sini. Alright. So saya terus rename. This is switch 1. This is switch 3. Okay, sama macam diagram. Okay. Then kita tambah host. Okay, kita tambah host. Klik kat end device. Okay. So saya tambah 1, 2, 3. Okay. Dan kita rename sama macam kat sini, A, B and C. So this will be PCA. This will be PCB. This will be PC C. Alright. Next, kita buat sambungan dulu sebelum kita label. Okay, so untuk buat sambungan, kita tengok kat sini. Router bersambung dengan router menggunakan serial. Okay, untuk router, secara default dia tak ada serial yang serial port. Okay, so kita kena tambah. Kita kena add kita punya serial port. So klik kat R1 ni. Untuk add modul ke dalam router, kita perlu off-kan dia. Okay, untuk add modul ke dalam router, kita perlu off-kan dia. So, off-kan dulu. Saya zoom in sekejap yang ni. Nampak? Okay, nampak. Zoom in dulu. Sekejap Halo, Assalamualaikum. Ya. Ada ni. Ada ni. Ada tengah kelas.
Berarti Sri dan delivery jadi ya. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Salam. Salam. Okey. Pada router, okey, untuk kita add, okey, pertama sekali kita perlu offkan dia. Kemudian dekat tepi ni adalah modul. Modul yang kita akan tambah ke dalam slot modul ni. Okey. Kalau nak tahu modul tu modul apa, okey, boleh klik kat dia. Kemudian bawah ni dia akan ada description. Okey, bawah ni dia akan ada description. Tapi untuk yang kita akan pakai, yang kita selalu pakai untuk serial adalah HWIC 2T. Okay, HWIC 2T is a Cisco 2-port serial high speed one interface card. So, klik kat dia, tarik, add in kat sini. Okay, kalau kita tengok, dah tak boleh nak zoom. Yang ni adalah port modul kosong, ni adalah modul 1. Okay, ni modul kosong, ni modul 1. Kalau kita bubuhkan satu ni, okay, kita akan nampak dia akan jadi serial 010. Okay, serial 010. Kalau kita nak dia cantik je serial 000 dengan serial 001, yang ni kena drag ke modul sebelah, ke sebelah ni. Kalau tak boleh, delete, masukkan balik, kemudian masukkan ke sini. Dia start dengan yang sebelah kanan 0, kemudian 1. Kalau dalam digital 0 tu first lah, 1 tu yang kedua, kan? Dia 01. So, masukkan dekat port 0 ni dulu. Okay, so bila awak masukkan dekat port 0, awak on dia balik. So, awak akan nampak serial 000 dengan serial 001. Sebab tu kadang-kadang bila kita salah add in, number, dia punya nama dia akan sedikit pelik lah. Tapi tak ada masalah, still boleh guna. Yang penting tahu guna. Okay. So, kita akan add in yang kedua, R2. Klik je pada R2 tu. Kemudian offkan dia. Kalau tak nampak boleh zoom in. Offkan dia. Kemudian tarik HWIC 2T, tarik ke sini. So dia akan jadi, dia akan masuk dan kita onkan dia balik. So kita nampak dia akan ada serial port 00 dengan 001. Secara default kalau kita highlight kat dia, dia tak ada port tu. Dia cuma ada gigabit internet dengan VLAN. Okay, so R3 pun kita akan buat benda yang sama. Off, kemudian tarik. Dan kita on balik. So, kesemua dah ada serial port. So, kita buat sambungan. Based on sheet ni, okay, serial 00 sambung ke 000. Serial 111 sambung ke 001. So, saya tarik. Untuk sambungkan dia, klik pada connection. Okay, pilih serial. Dia either DCE or DTE. Kalau satu site tu DCE, satu lagi site akan jadi DTE. Yang ni nanti kita tengok apa benda DCE dan DTE. So, saya pilih 000, sambung ke 000. Alright. Kemudian, next is 001, sambung ke 001. Okey. So dah. Saya sambung yang lain. Okey, saya sambung yang R2 bersambung dengan PCB melalui G00. So, saya klik kat sini, cari straight cable, klik pada R2, G00, sambung ke PCB. Fast Ethernet 0. So, kalau tak nampak
port dia boleh tarik sikit sebab saya rapatkan dia tadi. So dia ni. Okay, so dah nampak label sikit. Okay, next switch 2. Okay, switch yang ni tengok label G01 bersambung dengan FA05 pada switch 1. So saya klik kat sini, pilih straight cable G01 bersambung dengan FA05 pada switch 1. Kalau tak nampak label dia, boleh tarik ke depan sikit. Sebab saya zoom, so dia macam rapat. Okay, dan boleh sambung dengan PCA. PCA FA06 bersambung dengan PCA. So FA06 sambung dengan PCA. Okay. Then next is R3 dengan switch 3. G01 sambung dengan FA05 sama macam R1 dan switch 1 ni. Kemudian yang ni menggunakan FA18. So straight cable, klik kat sini, G01, FA05 dan switch 3 FA18 sambung ke fast ethernet kosong. Okay. Abaikan kedudukan packet tracer yang macam diagram yang bertergabung ni sikit sebab saya sekarang ni tengah zoom. So bila saya zoom, dia punya label tu semua jadi besar. So awak punya boleh lukis elok sikit lah supaya kalau dia punya label tu tak nampak, awak boleh still lagi boleh tarik lah. Okay, tak ada masalah. Alright. So once kita dah sambung, hose yang bersambung dengan switch ni secara automatik dia akan jadi hijau. Okay, dia dah connected lah, cuma kita belum assign IP address kat dia. Tapi hose yang bersambung dengan router biasanya dia port tu akan down pada router, so dia memang akan merah. Okay, so sebelum kita buat configuration, kita nak transfer this diagram, kepada packet tracer. Okay, kita nak transfer this diagram kepada packet tracer supaya senang kita nak buat kerja. Kalau tidak, kena ada dua screen ataupun kena printer lah, baru senang kita nak ni. So kita tengok pada R1, okay, 172.30.10.1. This is the IP address pada G01. Okay, so kita label dan dia punya PCA, dia punya IP yang pada PCA adalah 172.30.10.3. So daripada sini kita nampak network ID pada bahagian ni adalah 172.30.10. That's the network ID. So dot 1 dekat sini dan PCA ni adalah dot 3. Okay, so saya label. Klik kat label ni. Saya label dulu 172.30.10. 30.10.0/24 sebab dia punya IP address adalah 255, Sanemah adalah 255.25.25.0. So kat sini saya terus transfer network ID dia. Okay, dan saya labelkan G01 ni dengan dot 1 dan PCA ni saya labelkan sebagai dot 3. Why? Kenapa yang ni dot 1, yang ni dot 3? Sebab kalau dalam diagram, this is 172.30.10.1.
Kalau saya nak tulis keseluruhan, dia jadi panjang. So, saya tulis .1 merefer kepada newa ID 172.30.10.0 ni. So, secara automatik kita faham IP address dia adalah 172.30.10.1 kat sini. Yang ni adalah 172.30.10.3 kat sini. So, untuk isolate ataupun membezakan dia punya network ID, kita klikkan draw eclipse ni. Okey. Kemudian kita pilih fill color, no outline, dan kita select color. Apa yang saya nak buat ni adalah saya nak highlight this network, menandakan dia adalah satu network kat sini menggunakan network ID dia sendiri. So ni color lain. Kita nampaklah daripada visual kita nampak okay, this is one network. Okay. Dan kita akan label yang kedua ni R2 209.165.201.1. Okay, yang ni dia hanya ada satu je yang bersambung dengan dia kat sini, dan PCB adalah dua. Oh, ni ada dua, sorry. Okay, so saya label kat sini 209.165.201. 165.201.0/24. Why? Sebab sama dengan ni. Okay, sama dengan ni. Okay, so saya dah identify dia punya network ID. So saya labelkan IP address ni lah .1 dan .2. So saya label kat sini. Ni .1. Ni .2. So .2 kat sini, .1 kat sini. Okay, dan kita boleh highlight kat sini, dan this is the another network. Alright. Next, R3 ni. R3 172.30.30. Dia sama dengan PCC, network yang sama dengan PCC. So, saya label kat sini. .30.30.0/24. Okay. Dan yang ni adalah .1. Ni adalah .3. Dan kita isolate satu lagi. So kita dah ada 3 network. 1, 2, 3 kat sini. Next, connection 2 ni antara R1 dan R2, R2 dan R3. Dia ada sambungan kan, serial kan. So that serial is also ada IP address 10.1.1.1 pada R1. Dia akan bersambung dengan 10.1.1.2 pada R2. So daripada sini kita nampak dia ada dua network, 10.1.1.0 dengan 10.2.2.0. Okay, so kita label kat sini. Kita label. Sini adalah 10.1.1.0/ IP address dia, sanimah dia berapa? Ni 252. 252 adalah /30.
So, slash 30. Okay, kat sini. Saya label siap-siap 10.2.2.0 slash 30. Okay. Last, ini adalah dot 1. Kat sini adalah dot 2. Dan R2, ni dot 2, ni dot 1. Okay. Dan ni pun dot 2. Ni pun dot 1. Okay. So daripada sini dah lengkap kita punya network diagram. Dah lengkap kita punya network diagram dalam kita punya packet tracer. Okay. Port ni kalau nak off, kalau rasa serabut, boleh klik kat option preference. Okay. Ni always show port label in logical workspace. Kalau awak untick, dia akan hilang port label. Tapi dia akan jadi leceh bila awak nak refer lah. Sebab awak kena refer balik kat Word. So kalau rasa time perlu boleh on. Kalau time tak perlu boleh off. Okay. So saya on dululah sebab saya nak pakai. Okay. So sekarang ni once kita dah siap draw, kita translate daripada Word pergi ke packet tracer. Benda pertama yang perlu dibuat adalah apa? Apa benda pertama yang kita perlu buat? Apa benda pertama yang perlu dibuat? Selepas kita dah translate, kita dah transfer semua kita punya diagram daripada Word ke dalam packet tracer, apa yang kita perlu buat? Tak kisahlah packet tracer ke ataupun awak buat sambungan yang real sekalipun, apa benda pertama yang perlu dibuat? Basic device configuration. Basic device configuration. Apa benda tu? Yang awak set hostname, awak set enable secret tu, enable secret password, awak enable yang awak buat password untuk line console 0, line VT1, service password encryption, awak masukkan banner of the day, awak save semua basic configuration. That is basic device configuration. Okay, basic device configuration ni terutamanya untuk awak semester 4 ni akan ada markah. Saya cakap awal, untuk tak kisahlah part teori ke part amali part amali ke part teori sekalipun, final exam ada benda ni. Yang awak kena configure hostname, awak kena configure enable secret password tu, line console 0, setkan password apa, setkan line VTY, service password encryption, semua tu ada. And semua tu ada markah. Okay. Why? Saya masukkan dalam teori juga dan dalam amali wajib ada. Itulah benda yang paling basic yang perlu dibuat. Awak bayangkan, awak dah kerja, praktikal, kan? Katakan dah kerja ke, dah praktikal ke, tiba-tiba Etek Batu Pahat dapat call. Student praktikal set up router baru, terus guna. Lepas tu, malam tu kena hack. Why? Sebab awak punya router, awak punya switch, awak punya device yang awak configure tu tak buat benda yang paling basic yang perlu dibuat.
basic device configuration. Kena set dia punya password dan sebagainya. Okay, so ni perlu dibuat, ni ada markah. Okay, nak hafal ke, nak ingat ke, terpulang. Biasanya saya bagi tahu, biasanya kalau awak baru belajar, biasanya memang kena hafal. Tapi once awak dah get used selalu buat, dah tak perlu hafal. Sebab apa? Semua benda yang awak configure, ni yang kena buat dulu. Semua benda yang awak configure, ni yang kena buat dulu. Okay, so dah awal-awal tu memang kena refer notes, apa benda yang nak kena configure dulu, selepas tu apa. Tapi once awak dah buat selalu, okay, dah buat selalu, awak dah tak perlu nak refer pun. Memang dah ada lah kepala. Okay, lepas enable dah masuk configure terminal tu, apa benda pertama nak perlu buat? Set hostname dulu. Tukar device name, kemudian set secret password. Tapi dia punya sequence tak terpulang. Okay, apa yang kita tunjuk adalah step yang Cisco bagi. Tapi awak nak configure mana dulu terpulang. Yang penting semua tu kena ada. Alright? Macam saya pun, macam Cik Napi cakap tadi, saya sebelum berada di ITM Batu Pahat, saya mengajar di JMTI. Okay? Komputer sistem, bukan komputer rangkaian. Okay? Dan saya masuk ke ITM Batu Pahat tahun 2017, barulah saya configure switch dan router yang ada dalam ni. Tahun 2017 tu adalah tahun yang saya mengajar, tapi masa tu saya mengajar server. Saya belum mengajar switch dan router. 2018 atau 2019 baru saya mengajar LAN management and switching. Barulah saya belajar macam ni nak configure switch and router. And bila kita selalu buat, okay, exercise yang saya bagi, yang suruh awak submit sebelum ni tu, itu adalah untuk biasakan awak untuk buat. Kecuali awak rename, awak hantar, itu saya tak boleh nak tolong. Kan? Tapi kita nampak daripada configuration yang ada kat dalam file tu, kita nampak siapa punya. Nah, walaupun awak rename sekalipun, saya tahu. Cuma saya, macam saya cakap kat awak, exercise yang saya suruh hantar tu, tak ada markah. So, itu adalah untuk pastikan awak buat dan awak faham. Supaya, bila naik, minggu ni berapa? Minggu ke-10. So, awak ada 8 minggu daripada sekarang untuk final exam. Semua benda nak absorb sekarang, sampai minggu ke-18 tu, apa yang awak dah belajar daripada minggu pertama hingga minggu ke-10, saya tak pastilah macam mana awak nak buat. Okay, environment dekat rumah dengan environment yang ada kat sini sekarang ni memang lain lah, kan? Dekat rumah mungkin ada dua condition. Sama ada family kat rumah push suruh buat juga ke, masuk kelas ke, ataupun family awak tengok adik-beradik awak tengah relax je tengok TV dan sebagainya, awak pun tengoklah TV sambil masuk kelas online. And so dia ada dua condition lah bila kita ada dekat rumah. Kat sini pun sama sebenarnya. Okay? Saya tak pasti sekarang ni sejak COVID hostel buka ke tak. Maksud saya sepanjang waktu kelas ni awak boleh balik ke bilik dan sebagainya ke tak. Kalau sebelum COVID ni, kita kunci asrama tu, pagar asrama tu kita kunci daripada 8 hingga 5. So awak tak boleh balik ke bilik selagi belum pukul 5. Okay, tapi start daripada COVID tahun 2020, tahun lepas, kita dah tak kunci. Tapi tahun ni, SEM ni saya tak pastilah macam mana. Hari ni lagipun hari ni first day awak kan. So
tengoklah macam mana. Cuma itulah yang saya nak bagi tahu lah. Okey. So untuk ni basic device configuration kena buat, tapi untuk hari ni saya nak kejar masa. So basic device configuration ni saya skip dulu. Okey. Basic device configuration ni saya skip dulu, tapi awak perlu buat lah. Alright. Yang kedua, selepas kita dah buat basic device configuration, kita akan buat interface configuration. Yang ni nak tak nak kena buat. Kalau tak buat, configuration lain tak boleh buat. Kenapa? Ni adalah interface configuration ni adalah kita nak assign IP address kepada interface yang ada ni. Kan kita dah label kan. PC ni apa IP dia, port gigabit Ethernet 01 apa IP dia. So semua IP-IP yang kita dah define kat diagram, kita kena configure dalam device. Okay. Apa yang kita dah define kat diagram, kita kena configure dalam device. Kalau tak configure, awak run lah router RIP ke, IP route ke, apa benda ke, dia tak akan jumpa. Okay. Alright. So kita akan buat benda ni untuk setiap device lah. Dia tak banyak, dia ada router 1, router 2, router 3, PCA, PCB dan PCC. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 device saja. Switch ni kita buat sebagai plug and play hari ni. So maksudnya tak ada configuration dekat switch. Okay, dia just sebagai plug and play switch. Okay, tapi sebelum kita buat device configuration, interface configuration, ada satu step. Okay, ada satu step dalam basic device configuration yang tak boleh tinggal. Apa dia? Okay, ni kita masuk dulu. No. Okay. Enter. Saya enablekan dia. Okay. Ada satu step yang tak boleh tinggal, iaitu no IP domain lookup. Saya buka Notepad. Mana pula Notepad ni? Okay. No IP domain lookup. Yang ni tak boleh tinggal. Kalau awak tinggal yang ni, awak tertypo, awak enter, dia akan buat lookup. Dia akan buat lookup dalam domain yang dalam device tu, cari domain. Dan bila awak tak ada domain, dia akan keep on searching sampailah habis searching, barulah dia akan pergi next line. Dalam masa yang dia buat searching tu, awak tak boleh nak buat apa. Sikit tak boleh, nak enter tak boleh, nak ni apa tak boleh. So, jangan tinggal no IP domain lookup ni. Kalau tertinggal juga, kena tunggu. Kalau dalam exam, saya tak boleh nak buat apa. Saya dah pesan. No IP domain lookup ni jangan tinggal. Kalau awak tinggal, tengah buat dalam exam, tiba-tiba tertypo, dia buat dia search domain, disebabkan awak tertinggal benda ni, awak kena tunggu. Kalau masa ada 5 minit lagi nak habis, saya tak boleh nak buat apa. Okay. So, ni kena ingat, no IP domain lookup. Okay, so dah run no IP domain lookup. Okay, kenapa error? Invalid input detected at marker. Kenapa error? Dia bukan dalam global configuration mode. So, kena masuk global configuration mode. Configure
terminal. Okay. So, bila dia dah masuk dalam global configuration mode, baru run IP, domain, lookup. Yang tu pun perlu diingat. Okay, semua configuration perlu dibuat dalam global configuration mode. Kalau awak run di luar global configuration mode, dia keluar error macam tu tadi. Kalau dalam kelas, saya bagi tahulah. Tapi kalau dalam exam, dalam final exam ke, ujian ke apa, saya senyum je. So, awak kena cari. Kenapa? Alright. So, sekarang ni R1 kita akan assign interface. So, interface apa yang kita nak assign? So, R1 ni ada G01 dengan S000. So, kita assign satu dulu. G interface gigabit ethernet 0/1. Okay. Enter. Apa IP address dia? IP address 172.30.10.1 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Okay, so dia akan up. Once dia dah up, kita boleh assign next interface. Tapi perlu exit dulu. Exit. Okay. So kita assign another interface. Interface serial 0/0/0. Worksheet ni kejap lagi saya bagi. Sekarang ni saya demo dulu. Nanti kejap lagi awak kelas kita sampai petang kan? Nah, so awak boleh guna lab ni dan lab sebelah untuk awak buat lah. Okay. So, IP address 10.1.1.1 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Exit. Okay. So, kita nampak yang ni dah hidup. Tapi yang ni masih lagi belum hidup. Untuk serial, condition dia adalah dua-dua N tu perlu di-upkan. Baru dia akan hidup. Okay, so kita baru buat R1. Kita sambung dengan R2. Sambung dengan R2. Step yang sama. Enter. Dan configure terminal. No IP, domain, lookup. Okay, dan interface. Interface R2 ni ada 3 interface. G00, S00 dan S01. So, kita buat G00 dulu. G0/0 IP address 209.165.201.1 255.255.255.0. Enter. No shutdown. So, kita akan nampak dia dah bertukar daripada merah ke hijau. So, next. Lagi 2 interface. Exit. Interface. Serial 0/0/0. IP address 10.1.1.2 255.255.255.252.
No shutdown. Okay, so bila kita up je R2 ni, barulah dia akan hijau. Dua-dua end tu dah diaktifkan, baru dia akan hijau. Okay, next. Interface satu lagi. Exit. Interface serial 0/0/1. Okay. IP address 10.2.2.2 255.255.255.252. No shutdown. Okay. So exit. Kita akan pergi ke router yang terakhir, R3. So R3 step yang sama, enable, configure terminal, no IP, domain lookup. Okay. Dan kita tengok interface. Interface apa? Interface G01. So gigabit Ethernet 0/1. Dan IP address 172.30.30.1 255.255.0. No shutdown. Okay. So dia dah hidup. Last adalah interface ni. Exit. Interface serial 0/0/1. IP address 10.2.2.1 255.255.255.252. No shutdown. Exit. So kita nampak semua dah hijau, semua dah hidup, semua interface tu di-on-kan. So kalau tak silap saya, exercise yang pertama yang saya suruh awak buat masa mula-mula masa kita kelas online sebelum ni adalah buat benda ni, kan? Basic configuration. Kemudian saya suruh awak assign interface configuration supaya kita assignkan IP, dia akan hidup. So that is the most basic configuration yang perlu dibuat. Untuk awak, okay, untuk awak, semua benda ni ada markup. Let's say, katakan awak perlu dalam final exam ke, teori ke, amali ke, ada perlu buat configuration RIP, katakan. Okay? Sebelum sampai kat markah untuk configure RIP, kat sini dah ada berapa banyak step yang perlu buat. Dah ada lebih kurang separuh daripada markah tu duduk kat basic configuration ni. Okay? Separuh daripada markah duduk kat sini. Basic configuration, interface configuration. Yang RIP tu berapa je? Saya biasanya kalau teori, saya bagi diagram macam ni, saya tak suruh awak configure ke semua router. Mungkin saya suruh awak configure router R1 je. So daripada basic configuration sampailah ke RIP punya protokol, awak perlu tunjukkan dia punya step untuk configuration. So basic device configuration, kemudian interface configuration. Selepas interface configuration baru kita masuk RIP punya configuration. Untuk buat RIP punya configuration, R1, okay. Start dengan apa? Start dengan router RIP. Okay, saya tunjukkan. Saya tulis kat sini sebelah-sebelah. So, nampak sini. Okay, first starting dengan router RIP. Enter.
Okay. Saya copy dulu. Paste kat sini. Okay. So starting dengan router RIP. Kemudian version 2. Pada terminal ni, pada CLI ni, nak copy kena right click copy. Awak Ctrl C, dia akan buat sama sebiji yang dalam terminal open source. Ctrl C kat open source apa? Exit kan? Dia akan buat sama benda yang awak jumpa kat open source. Okay. So selepas version 2, next is kita terus assign no auto summary. Apa tu no auto summary? Bila version 1 kita ada class full. Okay. Untuk version 2 biasanya kita akan guna untuk classless. Kalau kita tak type no auto summary, untuk RIP ni dia ada secara default kita panggil router summarization. Dia akan summarizekan subnet yang awak buat tu mengikut default subnet. So nanti awak buat subnet tapi dia buat summarization dekat subnet tu. Lalas awak punya configuration, awak punya network tu akan jadi pening. Configuration tu dia akan auto summarize kan. So kita tak nak dia auto summarize kan. So kita masukkan no auto summary. Okay. Paste. No auto summary. Okay. Tiga lah. Router RIP version 2 no auto summary. Tiga ni wajib. Okay, tiga ni wajib RIP. Kemudian yang keempat dalam RIP, saya tunjuk tadi, passive interface. Kena identify pada router yang kita declare tu, mana satu passive interface dia. In case of this diagram, router A1, passive interface dia yang mana satu? G01. Kenapa? Kat belakang G01 ni, dia tak ada router yang bersambungan lagi dengan dia. Dia adalah network dia sendiri. Okay, so yang tu yang kita akan declare sebagai passive interface. So, kita pergi ke R1, kita tulis passive interface gigabit Ethernet G01 kan? G01 betul. G01. Copy. Saya paste kat sini. Alright. So once ni dah, kita dah boleh configure dia punya network. Okay, untuk RIP dia senang. Kalau untuk static, awak perlu configure network yang dia nak pergi. Kalau ada 10 lah network yang awak perlu declare. Kalau ada 100 lah network yang awak perlu declare. Tapi untuk RIP, untuk dynamic ni, RIP, EGRP, OSPF, awak perlu hanya declare network yang connected dengan dia sebelum dan selepas. Semua network yang connected dengan dia, contoh yang kat whiteboard ni,
Kalau ada tiga lah yang perlu declare. Kalau dalam diagram, dalam packet tracer ni, kita cuma ada dua. Dalam satu ni, kita ada G01 dengan S00 saja yang network yang connected dengan dia. So, itu saja yang kita perlu declare. So, kita declare. Network. Okay. 172.10.10.255.255.255.0. Enter. Okay. Sorry. Dia perlu declare network 1, 2. Sekejap Invalid input detected. Belum. Kosong. Sekejap Saya tengok kenapa. Maksudnya okey. Dia tak perlu subnet. Kita cuma declare network je. Dia tak perlu subnet. Alright. So, network. Kemudian network 10.1.1.0. Okey. So, once kita dah declare, kita boleh exit. Ni saya copy dulu kat WordPad. So, ni untuk router 1. Okey, ni untuk router 1. So, 3 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, bila kita dah declare, kita boleh run pada router 1 ni. Kita pergi privilege exec mode. Okey, kita pergi kat luar. Kita run show IP route. Okey, kita run show IP route. Kita akan nampak dalam show IP route ni, okey, kita ada C dengan L. Okay, C is connected, L is local. 10.1.1.0, 10.1.1.1 dengan 172.30.10.0. Ni adalah network yang connected dengan dia. Habis tu, mana network yang lain? Network yang lain, dia belum muncul sebab kita hanya baru declare network yang directly connected dengan dia. Dia perlu dapatkan information daripada router yang bersebelahan dengan dia. Router yang bersebelahan dengan dia, router R2 tu, kita belum buat configuration. Okay, router yang bersebelahan dengan dia, kita belum buat configuration. Jadi dia belum boleh buat dia belum boleh send discovery packet kepada router R2 untuk tanya apa network yang connected pada router R2. So, untuk dapatkan maklumat daripada router R2, kita perlu configure router R2 dengan configuration yang sama kita buat kat router R1. Okay? Saya tunjuk router R2, lepas tu router R3 punya configuration saya nak awak sambung. Boleh? Okay, saya tunjuk pada router R2 dulu. Okay, so router R2, kita pergi R2. Okay. Ni saya turun bawah. Okay.
enable, kemudian configure terminal, okay, dan no IP domain lookup. Cik typo je ke. Okay, so interface configuration kita dah buat tadi, so kita boleh terus buat routing punya configuration, RIP punya configuration. So router RIP version 2 no auto summary. Okay, 3 ni dah. Kemudian kita cari mana dia punya passive interface. Passive interface dia adalah G00, yang network yang bersambung dengan PCB tu. G00. So the type passive interface G00. Okay, dah. So kita tinggal nak masukkan network je. So network yang bersambung dengan ni ada 3. Untuk router 2. Yang ni dengan yang ni. So network 209.165.201.0. Network 10.1.1.0. Satu lagi network 10.2.2.0. Okay, so saya copy ni dulu kat notepad. So ni adalah configuration untuk RIP untuk router 2 lah. Okay, so bila kita dah buat benda ni kat router 2, kita boleh check sama ada kita punya routing tu jadi ke tak. Kita exit dulu. Dan kita run show IP route. Okay. So bila kita run show IP route, ni pada router 2 Kejap lagi saya putar balik pada router 1. So kita akan nampak yang ni yang default tadi. Okay, ni yang default. Yang directly connected. Ni pun directly connected. Okay. Ni directly connected. Dia ada 3 yang kita define awal. Okay, kemudian dia jumpa network ni. 172.30.10.0. Ni adalah network yang bersambung dengan router 1. Okay, network yang bersambung dengan router 1 dia dah jumpa. Tapi kenapa tak jumpa network yang bersambung dengan router 3? Sebab router 3 kita belum configure. Router 3 saya nak awak configure. Kemudian nanti bila dah siap configure router 3, run show IP route pada router 1, router 2, kita akan nampak 172.30.30 tu muncul pada router 1 dan router 2. Sekarang ni adalah router 2 punya show IP route. So dia nampak network yang bersambung dengan router 1. So kalau saya run show IP route kat router 1, okay. Ni router 1. Okey, nampak tak confuse? Nama router. Yang atas ni pun nama router. Sebab itulah perlu set hostname supaya kita tahu mana satu configuration dia. Router 1 ke, router 2 ke, router 3. Tapi sebab kita tak set hostname tadi, saya nak cepat sikit. Patutnya meeting saya pukul 10 tadi. Tapi tak ada orang message, saya buat tak tahu je lah. Alright, so kita nampak pada router 1, R ni stand for RIP.
Mana benda Allah Tuhan ni? Stand for RIP. So, RIP punya routing protocol dah muncul dalam R1. Okay, ni adalah network pada R2. Kalau kita pergi pada R3, boleh tak nak run show IP route? Boleh, tak ada masalah. Saya enable dulu. Saya run show IP route. Okay. Okay, ni adalah router 3. Kenapa ada juga dalam show IP route ada network yang connected dengan dia? Secara default, bila kita tak define apa-apa routing protocol, dia still akan nampak dalam show IP route network yang directly connected dengan router tu. Tak kisahlah awak nak configure static nanti ke, awak nak configure RIP ke, nak configure EJRP ke, nak configure OSPF ke, ini adalah route yang secara default router awak jumpa. Kalau awak nak pakai static, awak perlu configure lah, perlu tambah configuration, dan kita akan nampak dalam ni. Kalau awak pakai RIP, awak perlu configure semua router tu dulu, baru dia akan muncul tambahan. Okay, so kalau configure router 3 ni, RIP ni akan pada router 3, nanti awak run show IP route, dia akan ada 2 R. Kenapa ada 2 R? Satu network yang belakang router 1, 172.30.10 tu. Satu lagi network yang ada pada belakang router R2, 209 ni. So dua-dua tu akan muncul pada router R3, dan router R1 tu, tadi ada satu je R kan? Satu je RIP yang dia jumpa, so dia akan jumpa 2. So bila siap configure ketiga-tiga, dia akan jumpa ketiga-tiga network yang ada dalam kita punya network diagram ni. Okay, so untuk demo, saya demo setakat R2. Okay, sekejap lagi saya upkan dalam Classroom dia punya worksheet tu, Word tu, saya akan upkan dalam Classroom. Configure balik router R3. Okay, router R3. So diagram yang ni ada yang tengah buat, so boleh sambung. So nanti awak up je diagram tu sekali kat Classroom. Cuma saya pelik kenapa ada setengah boleh upload kat Classroom, ada setengah yang tak boleh nak upload kat Classroom. Saya pun pelik juga. Tapi sepatutnya boleh, tak ada masalah. So takat ni ada apa soalan? Tak ada. Kelas A? Kelas A dah tak tahu apa jadi dah dekat sana. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop sharing dulu. Minggu depan kita akan kembali kepada kelas split. Okay, start hari Ahad ni, satu kelas akan ada dengan Cik Napi, satu kelas akan ada dengan Cik Syam Nurani. Tak silap saya, kelas B dengan Cik Syam Nurani, kelas A dengan Cik Napi. Betul lah. Dan hari Isnin, kelas A dengan saya, kelas B dengan Puan Siti. Hari Isnin. Dan hari Selasa, kelas B dengan saya, kelas A dengan hari Selasa dengan siapa ya? Dengan Cik Jai. Hari Selasa, kelas A. Okay. Dan kelas B dengan Cik Rapi dan Cik Syah Nurani. Okay. So untuk besok, macam saya maklum tadi saya dah confirm dengan pegawai SES. So esok pagi
kelas A dengan Cik Syam Norani dulu. Kelas B kita akan masuk lab Soho untuk buat kursus. Dia macam kursus lah, short course. Separuh hari, cabling. Kita akan belajar macam mana nak trim balik kabel apa semua. So kabel tu nanti kita akan bagi dalam 3 meter. So kabel tu awak boleh bawa balik. Nak guna kat mana terpulang. Dan kita akan tunjuk macam ni kita configure wireless router. Wireless router tu nanti esok Cik Nafi akan sediakan dalam lab. Dan tolong faham betul-betul lah. Sebab mungkin projek awak ada yang akan menggunakan wireless router tu. Okay, mungkin projek awak ada yang akan menggunakan wireless router tu, dan bila awak dah masuk ke SEM 5, duduk kat bilik PTA tu, kita akan suruh awak buat kabel awak sendiri. Kita bagi kabel, kita bagi tool, awak kena buat sendiri. So kalau lupa, besoklah masa yang sesuai untuk refresh balik. Okay? So, setakat tu sahaja. Kelas B, petangnya kena tanya Cik Nafi. Kalau dia nak buat kelas, so pagi kelas A dengan saya petang tu lah. Kalau Cik Nafi tak buat kelas, sebab esok pagi dan petang tu saya dengan Cik Nafi. Saya akan cover kabel, Cik Nafi akan cover wireless router tu. Okay. So, itu sahaja daripada saya. Kelas A ada apa soalan? Tak ada saya dengar sayuk-sayuk je. Okay. So, kalau tak ada, kita akan stop sekarang.